Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi kita untuk kelas sains pada hari ini. Baiklah, kita dah pun habis semua topik untuk sains tahun ni. Jadi hari ini inilah ulang kaji latihan yang terakhir untuk topik terakhir yang kita belajar, iaitu topik teknologi. Okey, saya dah minta awak untuk menjawab soalan struktur di muka surat 215 buku teks. Okey, di sini di dalam video ini saya akan menerangkan kepada kamu semua cara menjawab dan apakah jawapan yang sesuai untuk setiap soalan. Kita tengok soalan pertama. Okey. Jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Baiklah, buat dalam buku hijau ya. Nombor 1. Apakah faktor yang menyebabkan kon trafik merupakan satu objek yang sangat stabil? Okey, di sebelah kanan ini ada gambar kon trafik. Okey. Apakah faktor yang menyebabkan kon trafik merupakan satu objek yang sangat stabil? Stabil ni maksudnya dari segi kalau awak nampak dekat tengah-tengah jalan ada kon, angin kuat mana sekalipun kon ini susah nak tumbang, betul tak? Kalau awak terlanggar dengan kereta awak sekalipun, kon ini mungkin akan bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, tetapi dia tetap akan kembali ke kedudukan yang asal apabila dia dah stabil. Okey. Ada dua faktor. Jom kita tengok. Okey. Faktor dia. Apakah faktor dia? Faktor yang menyebabkan dia stabil ialah sebenarnya luas tapak dia. Okey, awak nampak luas tapak dia besar. Semakin ke atas, semakin kecil. Dan luas tapak dia sangat besar. Okey, ini adalah faktor yang sangat penting untuk dia stabil. Okey. Dan faktor yang kedua ialah ia berkaitan dengan faktor kekuatan dia. Faktor yang membuatkan dia kuat ialah dia bentuk kon. Tapi sebenarnya jawapan yang lebih tepat ialah luas tapak dia yang besar. Jadi jawapan awak yang sesuai ialah luas tapak yang besar. Okey, inilah jawapan dia. Okey, ini untuk berkaitan dengan yang mempengaruhi kestabilan dia. Okey, yang kedua, mungkin jawapan ini boleh juga terima. Faktor yang kedua ialah bentuk kon. Okey, ini sebenarnya berkaitan dengan kekuatan dia. Okey, bukan kestabilan. Tapi kalau awak jawab macam ni, saya mungkin boleh fikirkan markah yang sesuai untuk kamu. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Satu penyiasatan dijalankan untuk menentukan jisim maksimum yang boleh ditampung oleh setiap struktur. Setiap struktur dibina menggunakan 3 lapisan kertas yang sama. Keputusan penyiasatan ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, kita ada dua bentuk struktur A dan bentuk struktur B. Okey, dia bina bentuk struktur apa ni? Ya, ini adalah struktur binaan jambatan. Okey, bentuk struktur A dan bentuk struktur B. Awak tengok jisim. Inilah keputusan dia. Jisim maksimum yang boleh ditampung oleh struktur A ialah 15 gram. Dan jisim maksimum yang boleh ditampung oleh struktur B ialah 35 gram. Di sini awak boleh tampak struktur yang mana lebih kuat. Ya, sudah tentu struktur B sebab dia boleh tampung sebanyak
35 gram yang tak boleh, dan jambatan struktur A hanya boleh tampung 15 gram. A. Apakah pemulik ubah yang dimanipulasi dalam penyiasatan di atas? Okey, saya dah banyak saya banyak kali ulang di dalam kelas. Okey, untuk jawab soalan ni, yang pertama sekali kita kena pasti 3 pemulik ubah utama. Yang pertama iaitu pemulik ubah dimalarkan. Apa? Okey. Dan yang kedua, pemulik ubah manipulasi. Dan pemulik ubah yang terakhir ialah pemulik ubah bergerak balas. Okey, yang pertama sekali jom kita cari mana pemulik ubah malar. Pemulik ubah malar ialah apa yang sama daripada awal hingga akhir eksperimen yang dijalankan. Apa yang sama? Awak boleh dapat jawapan daripada teks yang diberi. Ya, pemulik ubah yang dimalarkan ialah lapis, nampak tak ni? Dia kata dia menggunakan tiga lapisan kertas yang sama. Okey. Jadi apa pemulik ubah dimalarkan? Ialah jenis kertas. Okey, yang digunakan. Awak tahu jenis kertas dah cukup. Apakah pemulik ubah dimanipulasi? Okey, pemulik ubah manipulasi ialah apakah yang berbeza dan memberi kesan kepada keputusan eksperimen. Okey. Apa dia? Ya, pemulik ubah manipulasi di dalam eksperimen ini ialah bentuk struktur. Okey. Dan yang terakhirlah pemulik ubah bergerak balas. Saya dah pernah kata pemulik ubah bergerak balas ialah hasil eksperimen, keputusan eksperimen. Apakah bergerak balas? Ya, sebenarnya keputusan pemulik ubah bergerak balas ialah jisim maksimum yang boleh ditampung oleh setiap struktur. Okey, awak kena salin ayat penuh di sini. Ini adalah PUB. Okey. Jadi, soalan A dia tanya, apakah pemulik ubah yang dimanipulasi dalam penyiasatan di atas? Okey, jawapan dia ialah bentuk struktur. Okey. Tulis bentuk struktur sahaja. Saya dah banyak kali kata jangan buat ayat yang panjang. Okey, ini bukan bahasa Melayu, ini adalah sains. Okey, jawapannya awak hanya kena tulis bentuk struktur. Okey. Okey, B. Struktur yang manakah merupakan binaan yang lebih kuat? Struktur mana? Ya, jawapannya ialah struktur B. Okey. Kenapa awak kata lebih kuat? Ialah sebab jambatan struktur B boleh tampung beratnya lebih banyak daripada struktur A. Okey, last sekali. C. Bagaimanakah kamu akan menjadikan struktur A lebih kuat? Okey, macam mana awak nak jadikan struktur A lebih kuat? Okey, ada banyak jawapan. Okey, ini saya bagi cadangan saya. Cadangan saya ialah dengan menggantikan kertas dengan besi, kepingan besi. Okey, ini kalau awak nak menggantikan ke semua bahan. Kalau awak nak menggantikan ke semua bahan ni. Okey, ini cara yang pertama. Okey, ataupun awak boleh juga tulis menggantikan kertas dengan
plastik, dengan kepingan plastik. Okey, itulah cara dia. Ataupun yang ketiga ialah cara yang ketiga ialah melengkungkan. Melengkungkan kertas. Okey, itulah cara yang ketiga. Okey, baiklah, yang seterusnya. Okey, 3. Yang manakah antara yang berikut menyumbang kepada penggunaan bahan yang lestari? Okey, bahan yang lestari ialah bahan yang mesra alam sekitar. Okey, tengok jawapan pertama, menggunakan bahan alternatif. Okey, ini contohnya bahan alternatif. Contohnya bahan yang sepatutnya digunakan ialah besi, tapi awak tidak membeli besi yang baru, tapi awak hanya menggunakan besi yang diperbuat daripada tin minuman, contoh. Okey. Dan yang kedua, meneroka sumber bahan baharu. Okey, adakah dia menyumbang kepada kelestarian alam? Yang ketiga, membanyakkan sisa bahan. Okey, awak dah tahu lestari tentang alam sekitar. Jadi, bila membanyakkan sisa bahan, tak ke dia sebenarnya merosakkan lagi alam sekitar? Dan yang keempat ialah mengitar semula bahan. Okey, ini macam awak dah tahulah. Awak gunakan tin minuman awak yang awak dah guna, awak gunakan semula sebagai pasu. Lagi awak gunakan botol minuman awak dan awak gunakan botol itu sebagai cawan. Itu contohnya. Okey. Banyak lagi. Saya rasa awak dah tahu. Jadi saya awak rasa mana jawapan yang betul? Ya, poin yang pertama betul dan poin yang keempat. Jadi jawapannya adalah daun. Okey. Jawapannya adalah ya, D. Okey. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dan saya harap awak menyimak jawapan awak daripada video ini. Baiklah, jumpa lagi pada waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.